أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Tafsir Al-Quran Ustaz Ahmad Suan Haji bin Muhammad. Al-Bayyinah, bukti yang nyata. Surah ke-98, 8 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan mengenai surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah artinya bukti yang nyata, iaitu surah yang ke-98, mengandungi 8 ayat dari jenis Makiyah, diturunkan selepas turunnya surah At-Talaq. Surah ini memperkatakan pendirian kaum Yahudi dan kaum Nasrani terhadap seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang telah menerangkan kepada mereka agama yang dibawanya. Padahal mereka telah mengenal sifat Nabi yang akan diutus sebagai Nabi akhir zaman yang telah mereka tunggu-tunggu. Tetapi manakala Nabi Muhammad SAW dibangkitkan, mereka telah mendustakannya dan menyangkal lagi berdegil, tidak mahu beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir daripada ahli kitab dan orang-orang musyrikin tidak akan meninggalkan pegangan hidup mereka sehingga datang kepada mereka bukti yang nyata. Huraiannya, Allah telah menyebutkan golongan ahli kitab yang telah kufur daripada kaum Yahudi dan Nasrani. Begitu pula kaum musyrikin Arab yang menyembah berhala. Mereka semuanya akan tetap berpegang dengan kekufuran mereka dan perbuatan syirik yang mereka lakukan. Tidak mahu meninggalkan kekufuran dan perbuatan syirik, menunggu sehingga mereka telah didatangi oleh bukti dan hujah yang nyata, seperti tersebut dalam Taurat dan Injil. Bukti itu telah dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Quran, sebuah kitab yang dapat menerangkan perbuatan sesat dan syirik yang mereka lakukan semasa jahiliyah. Adapun sebabnya orang Yahudi itu dikatakan orang kafir kerana mereka telah membuat pembaharuan dalam agama mereka. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah dan menyerupakannya seperti Allah. Sedang orang Nasrani pula mengatakan Isa itu anak Allah dan Tuhan itu tiga serangkai. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, iaitu seorang rasul dari Allah, yakni Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, yakni Al-Quran. Fiha kutubun qayyimah, di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, yakni adapun bukti yang disebutkan itu adalah terutusnya Nabi Muhammad SAW dari sisi Allah. Baginda membacakan beberapa lembar dari kitab suci Al-Quran kepada mereka yang kufur dan syirik itu secara hafalan. Kerana Nabi SAW seorang yang umi, tidak tahu tulis baca. Lembaran kitab Quran itu adalah suci dari dipalsukan dan kepura-puraan. Juga suci dari mengandungi perkara yang batil lagi menyesatkan. Dalam lembaran kitab terdapat hukum-hukum yang lurus, tidak ada bengkoknya, dan menerangkan perkara yang hak dari yang batil. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Ya, ini Allah menerangkan orang yang tidak beriman dari ahli kitab itu adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Mereka itu tidaklah berpecah belah dan bertelingkah mengenai kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata sudah pun ada disebutkan dalam kitab mereka, iaitu Taurat dan Injil, bahwasanya Muhammad adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para mufassirin, sebenarnya orang-orang ahli kitab dari kaum Yahudi dan Nasrani semuanya sepakat mempercayai Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seorang rasul hinggalah Allah membangkitkannya. Manakala telah dibangkitkan, mereka pun berselisih faham dan berpecah belah untuk mengakui kerasulannya. Ada yang mau beriman dengannya, ada pula yang kufur tidak mempercayainya. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Mereka itu tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan tulus ikhlas, beragama untuk Tuhan semata-mata yang cenderung kepada agama yang benar, dan supaya mereka mendirikan sembahyang dan membayar zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus, yakni walha dalam kitab Taurat dan Injil. Mereka sudah tahu bahawa mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah sahaja dengan mengesahkan serta tulus ikhlas beragama untuknya semata-mata. Hendaklah berkeadaan cenderung kepada agama yang benar, iaitu agama Islam. Jujur mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan juga agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Rasul yang penghabisan. Mereka juga disuruh mengerjakan sembahyang dengan cukup sempurna, tepat pada waktunya, mengikut segala syarat dan rukunnya, serta dikerjakan dengan khusyuk dan beradab sopan. Begitu juga disuruh membayar zakat harta dan sebagainya untuk dibahagi-bahagikan kepada golongan yang berhak menerima zakat dan dibayar dengan kerelaan hati. Maka beribadat dengan ikhlas, mendirikan sembahyang dan membayar zakat itu merupakan semulia-mulia tiang agama yang lurus, tidak bengkok. Dialah agama Islam. Tetapi mengapa mereka tidak mahu menerima agama tersebut? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrikin akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Yakni sesungguhnya mereka yang mendustakan Al-Quran dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari golongan kaum Yahudi, Nasrani dan penyembah berhala. Mereka itu semuanya pada hari kiamat akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam untuk tinggal selama-lamanya di sana. Tidak dapat keluar dan tidak akan mati. Mereka itulah golongan makhluk yang paling buruk nasibnya. Lebih buruk dari pencuri kerana mereka telah mencuri pengetahuan mengenai sifat Nabi Muhammad di dalam kitab Allah, bermakna sudah mengenal. Tetapi kemudian orang yang dikenalnya itu disangka yang lebih buruk dari perompak di tengah jalan kerana telah merampas perkara yang hak, iaitu agama Islam dari tangan makhluk yang akan memeluk agama tersebut. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah.
Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga Adnan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah redha terhadap mereka dan mereka pun redha kepadanya. Ya, demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Ini sebaliknya kaum mukminin yang mempunyai iman kepada Allah dan Rasulnya disertakan beramal soleh. Mereka merupakan makhluk Allah yang sebaik-baiknya. Balasannya ialah di akhirat nanti dimasukkan ke dalam syurga yang mengalir air sungai di bawah istana tempat kediaman. Mereka hidup kekal dan tidak akan mati serta tidak akan dikeluarkan dari dalamnya. Sentiasa senang lenang merasakan berbagai nikmat yang tidak ada putus-putusnya. Allah redha dengan menerima baik segala ketaatan dan perbuatan amal soleh yang dipersembahkan kepadanya. Selanjutnya, mereka juga berpuas hati menerima segala kebaikan dan kemuliaan yang digunakan oleh Allah kepada mereka. Itulah balasan dan pahala yang baik bagi orang yang takutkan Allah dengan menjauhi segala maksiat yang dilarang olehnya. Semoga Allah membersihkan hati kita dan menerangkan fikiran kita sehingga tidak ada yang kita takuti kecuali Allah, dan segala puji itulah baginya semata-mata. Walhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wassalam. Terjemahan hadis Sahih Bukhari, Al-Imam Nawawi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya Umar pernah bertanya kepada Nabi SAW. Tanyanya, aku pernah bernazar pada masa jahiliah bahawa saya akan iktikaf satu malam di Masjidil Haram. Sabda Nabi, penuhilah nazarmu itu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya biasanya Nabi SAW iktikaf pada 10 yang akhir daripada bulan Ramadan. Maka saya buatkan untuk beliau sebuah tenda. Sesudah solat subuh beliau dimasuk ke dalam tenda itu. Kemudian Hafsah minta izin kepada Aisyah untuk membuat pula sebuah tenda. Maka diberi izin oleh Aisyah. Lalu Hafsah membuatnya. Ketika tenda itu kelihatan oleh Zainab binti Jahsy, maka Zainab pun membuat pula sebuah tenda untuknya. Ketika hari telah subuh, Nabi SAW melihat tenda-tenda yang lain itu. Lalu Nabi bertanya, tenda-tenda apa ini? Maka diceritakan orang kepada beliau apa adanya. Lalu Nabi bersabda, apakah baiknya menurut fikiran anda tenda-tenda itu bagi mereka? Lalu beliau menghentikan itikafnya dalam bulan itu. Kemudian beliau itikaf pada 10 hari bulan Syawal. Dari Syafiah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW, katanya dia datang mengunjungi Nabi ketika beliau sedang itikaf di masjid pada 10 akhir daripada bulan Ramadan. Dia bercakap-cakap dengan Nabi sebentar. Kemudian dia berdiri, hendak kembali. Nabi SAW berdiri pula bersamanya untuk menghantarnya sampai ke pintu masjid. Di dekat pintu Ummu Salamah, beliau bertemu dengan dua orang laki-laki Ansar. Lalu kedua-duanya memberi salam kepada Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda kedua-duanya, teruslah anda keduanya, ini adalah Syafiah binti Huwai. Maka kedua pria itu mengucap, Subhanallah, Ya Rasulullah, Maha suci Allah, wahai Rasulullah. Keduanya merasa berat. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya setan masuk ke dalam diri manusia melalui pembuluh darahnya. Aku khawatir kalau ia menjatuhkan sesuatu dalam hatimu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, biasanya Nabi SAW iktikaf pada tiap-tiap bulan Ramadan 10 hari. Tetapi pada tahun di mana beliau wafat, beliau iktikaf 20 hari. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar ini mendapat taufik dan hidayah daripada Allah untuk kita amal dan kita sampaikan, insya-Allah. Subhanakallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.